kasih Yang Berhormat Macang. Yang Berhormat Ipoh Timur, 5 minit. Terima kasih Dato' Pengerusi. Dato' Pengerusi, saya merujuk kepada putiran-putiran berikut. Nombor 1, putiran 01-03-00 pembangunan infrastruktur, yang mana anggaran peruntukan tahun 2022 telah perkurangan kepada suatu jumlah 17.95 juta ringgit daripada 23.52 juta pada tahun lepas, pada tahun ini. Dan putiran 01-05-00 teknologi maklumat, yang mana anggaran peruntukan tahun 2022 juga telah perkurangan kepada 212.37 juta, dan putiran 04-01-00 bahan pengajaran dan pembelajaran, yang mana anggaran peruntukan tahun 2022 telah perkurangan kepada 32 juta berbanding dengan 37 juta pada tahun 2021. Dato' Pengerusi, negara kita sekarang berada dalam satu era norma baharu, yang mana pandemik COVID-19 telah memberikan satu impak negatif yang amat serius terhadap pembelajaran dan belajaran anak-anak kita di sekolah. Sejak bulan Mac yang lepas, pembukaan sekolah adalah secara on and off dengan izin, dan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDBR menjadi suatu intipati dan elemen penting dalam pembelajaran anak-anak sekolah. Maka alat-alat seperti komputer riba, kemudahan internet telah menjadi suatu keperluan bagi murid-murid. Dan bagi sekolah dan para guru pula, keupayaan sekolah untuk melaksanakan pengajaran atas talian iaitu virtual learning adalah amat penting untuk memastikan pembelajaran murid-murid tidak terjejas dalam tempoh pandemik ini. Sebenarnya pada tahun 2011, negara kita sepatutnya telah bersedia dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Projek One Pestarinet telah pun dimulakan pada tahun 2011 dengan objektif untuk melengkapkan sebanyak 10 juta sekolah di Malaysia dengan akses internet berkelajuan tinggi 4G, dan akan menjadi pelantar pembelajaran maya yang membolehkan pengajaran dan pembelajaran melalui satu virtual learning environment dengan izin yang boleh diakses pada bila-bila masa di sekolah atau mana-mana juga, anytime and anywhere learning dengan izin. Satu projek yang sekiranya berjaya sudah tentu akan membantu dalam mencapai matlamat PDBR yang kita hadapi sekarang. Namun projek yang telah menelan suatu peruntukan sebanyak 2.7 bilion ini telah gagal dan tidak dapat memenuhi objektif projek. Ini menyebabkan sistem One Pestarinet langsung tidak berguna dan tidak berfungsi apabila negara kita memerlukan perkhidmatannya. Nak projek ini memberikan kemudahan internet kepada murid-murid sekolah semasa PDBR? Tak ada. Nak projek ini menyediakan modul yang tersedia untuk tujuan pengajaran? Tidak ada. Yang digunakan pakai oleh KBM sekarang apa itu? Zoom dengan Google Classroom. Itu percuma. Apa yang terjadi dengan perbelanjaan kita sebanyak 2.71 bilion dalam projek One Pestarinet. Bayangkan, sekiranya projek ini betul-betul mencapai objektifnya dan bukan objektif yang hanya memihak kepada pihak kontraktor, betapa jauh sekolah-sekolah dan murid-murid akan bermanfaat khasnya dalam era pandemik ini. Dan apa yang kita nampak sekarang dalam projek One Pestari adalah sekadar menara-menara yang didirikan di atas tapak-tapak sekolah, yang mana liputan komunikasinya adalah bertujuan untuk commercial contractor semata-mata. Cuba tanya, berapa sekolah dalam negara yang bermanfaat dengan liputan tersebut? Saya percaya tidak. Saya juga diberitahu bahawa pada tahun 2019 berlaku insiden yang mana KPM telah pun mengarahkan untuk memotong elektrik yang disambung kepada menara-menara komunikasi tersebut. Dah sampai beberapa hari ada arahan bulat daripada tak tahu siapa yang begitu berpengaruh untuk menyambung kembali. Siapa sebenar yang begitu berpengaruh dalam menjamin kepentingan kontraktor dipelihara dan bukannya sekolah-sekolah dan murid-murid. Projek ini bermula pada tahun 2011 dan telah beroperasi tidak lama kemudian. Menteri Pendidikan pada ketika itu, iaitu Yang Berhormat Bagong, perlu memberikan satu penjelasan juga terhadap desas-desus kontrak, iaitu kenapa kontrak yang ditandatangani begitu memihak kepada kontraktor dan bukan kerajaan. Bagi perkara yang sama, saya juga merujuk kepada putiran 06-00-00 program khusus. Jumlah anggaran pada tahun ini adalah sejumlah 3.7 bilion. Saya berasa amat terkejut dan kecewa di bawah putiran program khusus ini. Tidak ada mana-mana peruntukan khusus yang diberikan untuk tujuan membantu murid-murid dalam PDBR. Langsung satu sen pun tidak ada. Murid-murid kita sekarang menghadapi beban dan tekanan yang besar dalam pembelajaran atas talian. Ada keluarga yang mempunyai 4 anak dalam sekolah terpaksa berkongsi
satu tablet ataupun telefon bimbit demi untuk menyertai online secara giliran. Ada yang terpaksa berhenti pembelajaran buat sekitar waktu kerana tidak mempunyai satu kemudahan internet di rumah. Saya menyeru supaya KPM memahami keadaan dan kesengsaraan keluarga berpendapatan rendah dan bukan sentiasa sahaja berada dalam retorik bahawa pencapaian prestasi peperiksaan adalah lebih baik dalam masa pandemik atau beratusan keciciran sekolah adalah rendah. Siapa-siapa yang berfikiran waras tidak akan percaya terhadap retorik ini. Pada pembentangan belanjawan tahun lepas, telah pun diumumkan pemberian 150,000 komputer riba kepada anak-anak sekolah. Namun pemberian ini adalah tidak transparan, tidak ada satu guideline pun. Sampai bulan September yang lepas, hanya 130,000 buah sahaja yang diedarkan. Saya mencadangkan supaya suatu peruntukan khusus diberikan kepada KPM dalam perkara ini untuk memastikan dia ada keluarga yang tertinggal, dia ada anak-anak murid yang tercicir dalam PDBR. Pemberian laptop atau gadget, kemudahan internet adalah amat perlu dan wajib. Ini adalah tanggungjawab kerajaan. Dengan itu, sekian daripada saya. Terima kasih. Yang Berhormat Farid. Yang Berhormat Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.